Sebab banyak juga masalah yang saya jumpa daripada mula nak mengumpan sampailah untuk kita membesarkan black swordfly ni. Blur, kita bagi makan, kemudian kita akan buat kandang untuk dia menetas dan kita akan biarkan kita punya black swordfly ni. Kita boleh dapatkan sumber makanan untuk larvae secara percuma. Memang dia bagi 100% makanan yang organik. Jadi harga ikan dia boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Hai, Assalamualaikum, saya Zul dari Aquaponik Malaysia. Okey, dalam video kali ni saya akan share tentang black swordfly, dan banyak benda yang saya nak share tentang black swordfly ni sebab banyak juga masalah yang saya jumpa daripada mula nak mengumpan sampailah untuk kita membesarkan black swordfly ni. So hari ni saya akan ceritakan semua sekali masalah tu, saya akan share bermula daripada proses mengumpan sampailah proses untuk kita membesarkan black swordfly ni. Okey, first saya nak sentuh tentang masalah yang saya jumpa ketika proses mengumpan. Okey, kalau nak tahu macam mana cara nak buat kotak ni, kita tengok link kat atas ni. Sebelum ni saya ada buat satu video tentang eksperimen untuk membiakkan azolla, dan dalam video yang sama saya ada update sikit pasal black swordfly ni, dan rupanya apa yang saya tunjuk tu bukanlah black swordfly tapi adalah lalat biasa. Kebetulan ada kita punya viewer daripada Indonesia yang perasan benda tu, dan dia bagi tahu saya tu bukanlah black swordfly. Dan bila saya tengok balik pun memang satu proses pembesaran dia terlampau lambat, dan kalau bila dah makin besar kita tengok sifat dia berbeza dengan black swordfly, tapi masa kecil memang nampak sama. Selama ni semasa mengumpan memang saya tak pernah ada masalah dengan lalat biasa ni, dan memang tak pernah lalat biasa datang bertelur dalam ni. Tapi saya rasa saya tahu punca kenapa lalat biasa boleh masuk bertelur dalam ni, sebab proses mengumpan tu terlampau lama sampai kita punya umpan ni pun dah kering. Jadi saya pun tambah air dalam ni. Bila saya tambah air terlampau banyak dan dia jadi busuk. Okey, bila dah busuk dia akan menarik perhatian lalat biasa untuk datang bertelur. Kemudian tentang masalah black swordfly tak datang bertelur, okay, biasanya mungkin disebabkan oleh kawasan tu memang tak ada black swordfly. Contoh macam tempat saya ni pun memang dekat dengan bandar, dekat dengan highway, dekat dengan kawasan kilang. Kawasan saya ni memang tak banyak black swordfly. Sebab tu kadang-kadang bila saya mengumpan, ada masa dia datang bertelur, ada masa dia tak datang bertelur. Dan dalam 2-3 bulan lepas kawasan ni ada masalah denggi, dan memang KKM memang selalu fogging. Tu pun masa tu pun kalau saya mengumpan memang tak ada yang bertelur. Kemudian kalau ada orang bakar sampah, banyak asap kawasan rumah saya ni, memang dia takkan datang bertelur lah. Dan lagi satu, memang ada tempat yang memang tak ada black swordfly langsung. Kalau kita umpan macam mana pun memang dia tak akan ada black swordfly yang datang bertelur. Tapi untuk masalah tu saya akan share macam mana cara kita nak mentanak black swordfly sedangkan kita tak ada black swordfly dekat kawasan tempat kita. Kemudian untuk resepi umpan saya ada buat perubahan sikit. Sebelum ni saya gunakan dedak ayam dan juga jagung, tapi sekarang ni saya gunakan dedak padi yang halus ni sebagai umpan. Kemudian saya campurkan dengan Yakult dan juga dengan gula merah macam biasa. Cuma bahan utama dedak saya tukarkan dengan dedak padi halus ni. Apa yang saya perasan selepas saya tukarkan bahan utama ni, saya tukarkan dengan dedak halus ni, dedak padi halus ni, saya rasa dia punya bau tu lebih kuat dan bertahan lebih lama berbanding dengan dedak ayam sebelum ni. Sebab bau yang kita nak ni adalah bau macam bau tapai, bau fermented. Okay? Dan kita tahu kalau tapai biasanya orang buat daripada beras. Jadi mungkin sebab itulah bila kita gunakan dedak padi ni, bau dia lebih kuat, lebih harum. Okay, kita cuba mengumpan lagi. Okey, memandangkan proses mengumpan adalah proses yang paling sukar dalam peternakan black swordfly ni. So apa yang saya akan buat, saya akan gunakan kaedah yang kedua untuk kita menternak black swordfly ni tanpa kita perlu mengumpan macam ni. Dan kaedah yang kedua ni lebih mudah dan cepat. So macam mana nak tahu kaedah yang kedua ni? Jom kita tengok. Okey, saya sendiri pun terpaksa menggunakan kaedah yang kedua ni sebab memandangkan tilapia ni pun dah makin besar, dan sekarang ni saya cuma bagi makan dengan azolla dan juga duckweed. Kadang-kadang terpaksa bagi juga lah pellet sebab tak cukup makanan. Jadi sebab nak cepatkan proses peternakan black swordfly ni, saya terpaksa menggunakan kaedah yang kedua. Untuk kaedah kedua menternak black swordfly ni, kita mulakan dengan larvae yang dah dewasa. Kita beli larvae ni, kemudian kita blur, kita bagi makan, kemudian kita akan buat kandang untuk dia menetas dan kita akan biarkan kita punya black swordfly ni. Okey, untuk kaedah yang kedua ni kita kena dapatkan larvae yang dewasa ni.
Yang ni saya beli online dekat Shopee daripada company BioV daripada Segamat Johor. Walaupun daripada jauh, dia punya proses penghantaran cuma ambil masa 2 hari saja. Sebenarnya dah hampir 2 minggu saya gunakan kaedah ni. Dan kalau kita tengok ni pun dia dah mula bertukar warna daripada warna kuning ni, dia bertukar menjadi warna coklat, dan ada juga yang dah hitam, dah bertukar menjadi putih. Dan saya rasa inilah kaedah yang paling cepat kalau kita nak mulakan peternakan black soldier fly ni. Sebab kaedah ni mudah, kita cuma perlu beli, kita besarkan dia, kita bagi makan sampailah dia sedia untuk menetas. Kemudian kita akan buat kandang, kemudian kita akan mengumpan dalam kandang tu. Jadi peratusan untuk berjaya tu lebih tinggi lah berbanding yang kita umpan secara biasa. Untuk makanan lebih mudah, sama ada boleh gunakan dedak ayam ataupun dedak padi halus tadi tu pun kita boleh gunakan juga untuk kita bagi makan black soldier fly ni. Dan lagi satu yang bestnya, saya suka bagi dengan sisa-sisa dapur. Contoh macam ada sayuran, buah-buahan yang tak habis tu, saya akan kisarkan halus dan saya akan bagi dia makan. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana saya bagi makan larvae ni. Untuk makanan larvae, contoh ni untuk kalau kita nak gunakan dedak padi halus ni. Dedak padi halus ni murah je, 1 kilo baru dalam RM2. Saya rasa masih berbaloi lah. Apa kita perlu buat, kita perlu masukkan air, kemudian kita masukkan dedak ni. Kemudian kita perlu gaul. Kita tak nak dia terlampau basah sangat ya. Okey, tambahkan lagi ya. Dan jangan risau sebab ni tak berbau, sebab ni memang cuma daripada padi. Kita tambah sikit lagi sebab terlampau lembab. Okey, untuk makanan ni tak perlu terlampau basah, terlampau lembab. Cukup saya macam ni saja. Sebab kalau terlampau basah nanti satu dia akan berbau busuk, kemudian black soldier fly kita akan mula memanjat keluar daripada bekas tu. So jangan terlampau basah. So, untuk bagi makan apa yang saya buat, saya akan buat sikit lubang kat bahagian tengah ni. Okey, bahagian tengah ni kita kosongkan dan saya masukkan makanan dekat bahagian tengah. Lagi satu yang saya suka dengan black soldier fly ni, sebab kita boleh dapatkan sumber makanan untuk larvae secara percuma. Contoh ni ada nasi nasi kosong yang tak habis, sisa dari dapur. Kemudian ada sayur-sayuran, roti, kemudian buah. Ini kita boleh jadikan sebagai sumber makanan untuk larvae black soldier fly. Cuma kita perlu, apa yang saya buat, saya keringkan dulu sebab dia terlampau basah. Saya letak je bawah matahari supaya dia kering sikit. Kemudian kita akan grind menggunakan food processor. Tapi sebelum tu saya nak share tentang lagi satu masalah yang ada pada kotak untuk mengumpan tu. Okey, sepatutnya dalam video hari ni saya boleh tunjukkan contoh telur black soldier fly, sebab semalam saya tengok memang ada telur. Memang ada yang bertelur pada kayu ni. Tapi malangnya, pagi tadi masa saya buka, saya tu ada 3-4 ekor cicak dalam ni. Okey, salah satu masalah sebab cicak dia suka makan telur black soldier fly ni. Dan bila saya buka tadi memang ada 3-4 ekor cicak, telur semua dah habis. Okay, lagi satu penambahbaikan yang perlu kita buat pada tong untuk mengumpan ni, kita kena cari cara macam mana untuk pastikan cicak tak boleh masuk dalam ni, tapi black soldier fly masih boleh masuk untuk bertelur. Itulah cabarannya lah. So, untuk yang ni saya tak tahu lagi apa yang kaedah yang saya akan gunakan. So kita KIV dulu. Untuk kisarkan makanan larvae ni, saya suka gunakan food processor ni sebab dia lebih halus kalau kita bandingkan dengan menggunakan blender. Dan lagi satu, kalau kita gunakan blender, kita kena masukkan air, so kita akan ada masalah air berlebihan. Tapi kalau food processor ni, kita tak perlu tambahkan air, kita cuma perlu potong lebih kecil sikit je. Dan
Ini buah apple. Ini roti yang dah nak berkulat. Okey, dah siap. Okey, dah siap makanan untuk labi kita ni. Saya akan habiskan grind ni, kemudian saya akan simpan ke dalam fridge. Sebab tadi dah makan, kita simpanlah untuk besok. Saya akan pisahkan sampai habis dulu. Ada sikit lagi. Kalau nak simpan ni memang kena simpan dalam fridge, kata nanti dia bau busuk. Okey, untuk yang sekarang ni kita ada nasi. Ni nasi putih, saya akan grind sekali. Daripada kita buang lebih baik kita manfaatkan sisa-sisa makanan ni. Okey, dah siap. Saya rasa gunakan food processor ni lebih mudah berbanding dengan blender. Sebab kalau blender kita nak kena keringkan dulu air, bagi kita tak nak air terlalu banyak. Dan yang penting kalau nak gunakan food processor ni, pastikan anda tak takut bini. Okey, untuk makanan ni pastikan jangan terlampau basah, jangan terlampau lembab. Sebab kalau terlampau lembab, nanti kita punya tatung tu dia akan terlampau lembab, basah. Bila basah, labi tu akan mula memanjat keluar daripada kita punya tung tu. Dan lagi satu yang paling penting, kena elakkan daripada berbau busuk. Ini dah siap, saya akan simpan dalam fridge untuk besok. Jadi kita tengok ada tak lagi makanan yang berbubuh tadi. Bila tak banyak dah nak habis lah. Sekejap dia makan, tak sampai sejam pun. Ada lagi tengah makan tu kat bahagian bawah. Ada lagi kat bahagian bawah. Okey, hari tu saya ada buat satu survey dekat community tab dekat YouTube channel Component Malaysia. Dan soalan yang saya tanya adalah berkenaan dengan Black Soldier Fly ni. Soalannya, mana yang anda lebih suka? Tilapia yang makan pellet 100%, pellet ataupun dedak, atau tilapia yang makan azola ni dengan Black Soldier Fly. Dan sampai hari ni 17 hari bulan 10, ada 217 undian. 19% lebih suka pellet ataupun dedak, dan 81% prefer untuk makan tilapia yang makan Black Soldier Fly dan juga azola ni. Dan daripada survey ni saya dapat rumuskan bahawa setelah semakin ramai orang yang sedar tentang kepentingan untuk kita makan makanan yang organik yang lebih sihat. Tapi mungkinlah ada setengah orang dia akan rasa geli sebab tilapia tu makan ulat, okey, Black Soldier Fly. Tapi tuan-tuan pun tengok tadi macam mana cara kita menternak Black Soldier Fly ni, makanan apa yang kita bagi. Sebagai contoh tadi kita ada dua pilihan, sama ada kita bagi dedak padi halus tadi, ataupun kita bagi sayur-sayuran dan juga buah. Okey, dan saya rasa tak perlu timbul rasa geli, sebab kita tengok benda tu pun bersih. Nak kata busuk, tak busuk, kecuali kalau kita letak muka lentung memang akan bau busuk lah. Tapi kalau saya duduk macam ni memang tak ada bau pun. Dan kalau sebagian peternak pula, sebab saya ada seorang kawan yang buat aquaponik, dan ikan dia memang dia bagi 100% makanan yang organik. Jadi harga ikan dia boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Sebab ramai yang tahu makanan organik ni lebih mahal. Bukannya sebab kita saja naikkan harga, tapi sebab proses untuk menternak tu dia memerlukan kos yang lebih tinggi dan memerlukan perhatian lebih. Tapi kalau Black Soldier Fly ni dari segi kos mungkin tak tinggi, sebab kita boleh bagi sisa-sisa makanan, ataupun kalau tempat kita dekat dengan pasar, kita boleh kutip semua sayur yang diorang buang tu, kita balik, kita gerang, kita bagi Black Soldier Fly makan. Tapi mungkin kita perlukan kerja yang lebih lah, nak proses makanan, berbanding kalau kita bagi pellet mudah, buka guni, kita campak je.
Saya rasa kalau kita buat peternakan secara organik ni, mungkin boleh pergi jauh. Lama kelamaan permintaan tu akan meningkat lah. Dan sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kopi Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.